Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pagi ini bersama saya Fida bin Selamat dalam segmen Bicara Minda di ruangan channel YouTube saya. Okey, jadi seperti biasa bagi yang baru menonton dan belum pernah subscribe, saya mohon anda untuk subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, saya mohon anda untuk share video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga perkongsian saya pada pagi Jumaat ini menjadi satu perkongsian yang bermanfaat untuk rakan-rakan semua. Okey. Jadi pagi ni saya nak membuat penjelasan berkenaan dengan pengubahsuaian amount bagi air sinar. Okey, jadi yang pertama sekali, sebenarnya bagi pengubahsuaian amount untuk air sinar ni tidak ada perkara pun yang perlu dirisaukan, sebab semua yang layak untuk memohon. Okey, semua yang layak untuk memohon ni adalah apabila kita masuk dalam sistem pengubahsuaian air sinar ni, kita ada butang untuk tarik. Siapa yang dalam dia punya sistem ada butang untuk tarik, maksudnya anda layak untuk pengubahsuaian. Dia tidak perlu sebarang sebakan. 5 hari proses tu hanyalah untuk mengemas status tarikh dan juga jumlah bayaran di dalam account. Tidak ada sebakan untuk kelulusan. Jadi saya harap tidak ada lagi macam keraguan ataupun persoalan bila boleh semak, dekat mana nak semak, sebab dia tak ada semakan. Dia wajib lulus, auto lulus. Selagi mana kita ada butang untuk tarik, kita memang akan dapat apa yang kita tarik. Okey, yang kedua berkenaan dengan apa? Saya lupa dah. Okey, amount pembayaran. Amount pembayaran pun anda tak perlu risau. Sebab apa? Sebab anda cuma perlu semak status perubahan ataupun kemas kini di dalam account anda. Sebab kita boleh tengok ada yang status pembayaran dia ditambah kepada 1 bulan atau 2 bulan lagi. Ada juga yang status pembayaran dia sudah diaktifkan semula, yang mana sebelum ni status dia adalah expire ataupun tidak aktif. Dan ada juga yang status pembayaran dia telah dikemas kini dan dia akan menerima bayaran pada 22 Mac 2020. Ada juga yang dah terima pada 10 dan 11 hari bulan. Jadi ikut apa yang saya nampak, pada 10 dan 11 hari bulan ni amount perubahan dia tidaklah besar. Jadi diorang sama ada mendapat lansam ataupun diorang mendapat 2 kali bayaran sehingga bulan April. Bagi yang ada penambahan yang perubahan pada 22 Mac ni, maksudnya perubahan amount anda ni adalah lebih besar. Sebab tu anda akan mula dibayar pada 22 Mac, 22 April, 22 Jun dan sehingga 22 Julai, ada yang sampai Ogos dan sebagainya lah. Jadi pembayaran tu akan dimasukkan secara bulanan. Dan ada juga yang seperti saya bagi tahu sebelum ni, yang status dia bukan status dia masih aktif, okey, tetapi dia tidak ada apa-apa perubahan. Okey, kalau ikutkan dia sepatutnya dalam tempoh yang sama, maksudnya dia dah, permohonan dia tu dah memang dia kemas kini lah dah, ataupun yang ayat kegemaran dia adalah dah lulus. Okey, tapi tak ada perubahan dari segi tarikh bayaran dan sebagainya. Okey, bagi orang yang tidak ada tarikh perubahan tarikh ni, maknanya anda akan mendapat bayaran secara bulanan seperti biasa, yang mana bayaran bulanan anda akan ditambahkan. Sebagai contoh mudah nak cerita, kalau anda menerima bayaran bulanan sehingga bulan Mei, yang mana April dan Mei anda sepatutnya akan menerima sebanyak RM1,000 sebulan. Jadi pada April dan Mei anda akan menerima tambahan lagi RM1,000, contohnya RM2,000 sebulan. Okey, jadi berkenaan dengan kelulusan tak perlu bimbang, berkenaan dengan pembayaran tak perlu bimbang. Kita cuma perlu tunggu apabila pembayaran tu dimasukkan, kemudian kita cuma buat semakan waktu tu saja. Dan pada bayaran terakhir ni kita semak adakah kita mendapat jumlah yang betul ataupun tidak. Tapi saya yakin pihak KWSP tidak akan membuat sebarang kesilapan. Okey. Yang ketiga, tadi saya dah sebut dah pasal 22 Mac. Jadi bagi yang perubahan amount yang besar, kebanyakan dia akan mula dibayar pada 22 Mac, seperti yang dinyatakan oleh kebanyakan sahabat-sahabat kita yang
saya dapat maklum balas dalam ruangan komen dan ruangan chat, mereka akan mula dibayar pada 22 hari bulan Mac. Macam mana nak tahu? Mudah saja. Pergi kepada iAccount KWSP, klik pada withdrawal history, tekan pada iSinar, kemudian tengok bayaran takhir, monthly recurring end payment date. Dekat bayaran takhir tu dia ada tulis, contohnya 22 Julai, 22 Jun. Jadi bayaran takhir akan terima pada bulan Julai dan pada bulan Jun. Tarikh pembayaran adalah 22 tu. Jadi hari ni baru 12 Mac. Maksudnya pada 22 Mac anda akan menerima bayaran. Tak kira bagi kategori 1 atau kategori 2. Sekarang ni kalau kita boleh katakan sebenarnya seolah-olah sudah tidak ada kategori. Walaupun bulan Februari anda mendapat bayaran 2 kali, tetapi bulan Mac anda masih lagi akan menerima bayaran. Sebab kita boleh katakan sekarang KWSP sangat advance. Diorang tidak lagi macam dulu prosesi yang bagi masa yang lama dan sebagainya. Walaupun hari tu dia menggunakan kenyataan pembayaran pada bulan Februari diawalkan 2 kali dan sebagainya bagi memberi laluan kepada iSinar, tetapi apa yang kita lihat, walaupun ada yang mendapat bayaran 2 kali pada Februari, tapi dia orang sudah mendapat tarikh untuk bayaran bulan ke-3. Maksudnya bulan ke-3 dia tak skip, tak kira lah anda kategori yang mana sekalipun. Sebab sekarang semua dah auto lulus, jadi kategori tu dah kelihatan tidak penting. Sebab semua orang boleh mohon. Salah ke, salah amal ke, ada kekurangan gaji ke, tidak ada pekerjaan ke macam mana, semua orang boleh mohon. Okey. Jadi yang terakhir sekali apa dia? Lupa dah. Yang terakhir sekali adalah satu je, pasal saya kata tarikh, pasal saya kata masa ni pembayaran. Yang anda perlu risau hanya satu saja, adakah anda tarik pengubah suaian amount tu betul ataupun tidak. Sebab sehingga hari ini saya masih lagi mendapat banyak persoalan dan perkongsian lah yang mana banyak lagi masih salah tarik. Dan bila anda salah tarik, minta maaf, kita pun tak boleh tolong apa, dan kita hanya boleh ubah swipe amount sebanyak 1 kali sahaja. Saya kesian tadi ada sahabat kita yang mana dia boleh tarik dia boleh dapat sehingga 8,000 lebih pemahaman dia, tetapi dia dah dapat 3,500. Jadi dia boleh dapat 7,500. Jadi dia dah dapat 3,500. Jadi dia boleh tarik, dia boleh ada tambahan lagi 4,000. Jadi pemahaman dia adalah tarik sehingga nilai 4,000, dia tak tarik sampai habis. Jadi bila dia tarik sampai 4,000 8 hari bulan hari tu, daripada 11 hari bulan semalam, malam dia dapat payment 500. Memanglah dapat payment cepat sebab amount kecil. Sebab apa? Sepatutnya dia tarik sampai habis, tapi dia tak tarik sampai habis. Dia tarik sehingga 4,000. Jadi 4,000 tu adalah kelayakan keseluruhan. 3,500 dah dapat. 4,000 tolak 3,500, tinggallah 500. Jadi itu saja yang kita perlu risaukan sebenarnya. Kita anggap tak ada rezeki lah kalau macam tu kan. Tapi bagi yang masih belum ubah swipe amount ni, saya nasihatkan anda semua supaya berhati-hati, baca dulu, faham dulu. Kalau rasa keliru sangat, tak boleh faham sangat perkiraan dia, mudah saja tarik sampai habis. Tak perlu nak fikir panjang, tarik je sampai habis. Anda takkan buat kesilapan, anda takkan dapat bayaran lebih sehingga 60,000, 70,000 anda takkan dapat. Sebab sistem dah baca berapa kelayakan kita. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk pagi ini. Saya harap perkongsian ini jelas, tak perlu lagi bimbang tentang semakkan kelulusan, kemaskinan tarikh dan sebagainya. InsyaAllah tidak ada sebarang kesilapan ataupun pengurangan dalam pembayaran. Semuanya sudah dicaturkan oleh pihak KWSP. Akhir sekali buat semakan bila pada bayaran takhir tu betul tak kita dapat berapa yang kita minta. Itu sahaja. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. InsyaAllah jumpa lagi jika ada sebarang perkembangan di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.